Badan kita mempunyai banyak mekanisme yang memalahkan persekitaran dalaman walaupun persekitaran luaran berubah. Ini adalah homeostasis. Homeostasis sangat penting kerana sekiranya gagal berfungsi, boleh menyebabkan sakit atau mati. Apakah homeostasis? Homeostasis ialah pengekalan persekitaran yang malar dalam badan. Persekitaran luar adalah persekitaran yang mengelilingi organisma secara keseluruhan. Persekitaran dalaman adalah persekitaran dinamik dalam badan manusia yang terdiri daripada bendalir yang mengelilingi komuniti sel-sel yang membantu badan. Kepentingan homeostasis. Pertama, membolehkan organisma mengadaptasi kepada persekitaran luar yang mempunyai jelat. Seterusnya, menyediakan persekitaran dalaman yang stabil. Ketiga, membolehkan kadar metabolisme dikawal dengan cekap pada bila-bila masa. Terakhir, membolehkan enzim-enzim menjalankan fungsinya dengan optimum. Mekanisme homeostasis Dikawal oleh otak, terutamanya hipotalamus. Hipotalamus terangsang akan merangsang koordinasi badan. Proses ini akan berterusan sehingga persekitaran dinamik berada pada julat yang normal. Koordinasi yang terlibat ialah koordinasi kimia seperti hormon, koordinasi saraf seperti impuls saraf. Antara proses yang terlibat ialah suap balik positif dan suap balik negatif. Contoh suap balik positif ialah demam. Badan akan bertambah panas untuk membunuh bakteria dan virus. Manakala contoh suap balik negatif ialah apabila keadaan panas, badan akan dikawal untuk mengurangkan haba badan. Terdapat dua kaedah pengawalan suhu badan iaitu kaedah fizikal dan kaedah metabolik. Pengawalan suhu dengan kaedah fizikal. Apakah mekanisme yang digunakan untuk menyejukkan badan? Apakah mekanisme yang digunakan untuk memanaskan badan? Kaedah pertama untuk menyejukkan badan ialah pemvasolidatan. Darah anda membawa banyak tenaga haba ke seluruh badan. Salur darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit iaitu persekitaran luar yang membolehkan haba dibebaskan keluar. Inilah yang menyebabkan kulit anda kelihatan merah ketika cuaca panas. Apabila badan anda berada dalam keadaan panas, kelenjar peluh akan dirangsang untuk mengeluarkan peluh. Peluh yang dirembeskan oleh kelenjar peluh mempunyai haba pendam tentu yang tinggi
yang dapat menyerap haba yang tinggi dan terbebas ke persekitaran apabila peluh menguap. Apakah mekanisme yang ada untuk memanaskan badan? Pemvasocerutan. Kaedah ini berlawanan dengan pemvasodilatan. Salur darah mengecut untuk menjauhi kulit. Dengan ini, haba kurang dibebaskan ke persekitaran. Kaedah kedua untuk menyejukkan badan ialah bulu kulit ditegakkan. Ini berlaku apabila bulu atau rambut pada kulit anda berdiri. Udara akan terperangkap di celah-celah bulu roma dan bertindak sebagai selimut supaya haba sukar dibebaskan kerana udara adalah penebat haba yang baik. Pengawalan suhu dengan kaedah metabolik. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah metabolik kerana kawal aturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fizikal, walaupun terdapat kawal aturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibat peranan otot rangka, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, Hipotalamus akan mengawal otot rangka untuk mengecut dan mengendur secara aktif. Ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Dalam masa yang sama, kelenjar adrenal akan merembeskan hormon adrenalina dan noradrenalina, manakala kelenjar tiroid akan merembeskan hormon tiroksina. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme badan. dalam keadaan panas, aktiviti otot rangka akan berkurangan. Begitu juga dengan perembesan hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurangan. Dalam keadaan panas, hormon adrenalina dan noradrenalina bertindak dengan meningkatkan kadar denyutan jantung dan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan aras gula darah dengan merangsang penukaran glikogen kepada glukosa. Juga memerlukan
paras glukosa yang betul. Kepekatan glukosa dalam darah yang normal adalah 90 mg untuk setiap 100 cm padu. Ini dikawal oleh dua jenis hormon kimia daripada pankreas. Insulin. Insulin dirembeskan oleh sel Langerhans beta. Insulin berfungsi untuk merangsang penukaran glukosa kepada glikogen untuk disimpan dalam hati, merangsang pengoksidaan glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Glukagon. Glukagon dirembeskan oleh sel Langerhans alfa. Glukagon berfungsi untuk merangsang penukaran glikogen kepada glukosa dalam darah. Diabetes. Sesetengah orang tidak menghasilkan insulin yang cukup. Apabila mereka makan, paras glukosa di dalam badan tidak dapat dikurangkan. Keadaan ini dipanggil diabetes. Setengah pengidap diabetes akan menyuntik insulin dalam darah mereka. Selain itu, mereka juga harus berhati-hati dalam pemakanan mereka. Perhatikan graf-graf berikut.